bertukar barang. Sungai Pahang tu cukup luas. Saya bekerja di Pahang hampir 20 tahun. Tiap-tiap tahun ada satu kapal yang dinamakan kapal bulu daripada Kelantan masuk ke Sungai Pahang mengilir sampai ke Jerantuk. Dia mengilir itu dia bawa bulu. Orang Pahang bersalah. Dia tukar padi dengan bulu. Bertukar barang, ada trade pada masa itu. Pada ini sebelum penjajahan lagi. Tuan, 1926 berlaku banjir besar. Yang memusnahkan sama sekali segala sawah-sawah padi yang ada. Masa itu kita rasa begini. Banjir itu dipanggil banjir merah bangsa. Ya. Selepas itu pergantungan pada padi sekarang ni dah susah dah. Sebab sawah dah habis. Padi dah musnah. Getah itu merupakan satu tanaman yang dipilih hutan-hutan ditebang. Salah tebang hutan pada masa itu. Salah. British kalau tahu ada orang Melayu kat kampung tebang hutan, dia boleh tangkap penjara. Tapi penghulu-penghulu kita pada masa itu, kalaulah residen datang, dia letak kata silap, dia ada resort duduk kat situ, buat pagi sampai mabuk, tidur tak payah masuk kampung tengok. Hutan-hutan yang dijaga oleh orang-orang kita pada masa itu. Jadi pemimpin pada masa itu, kita ingat dia ni pro penjaga pada kita. Sebenarnya dia entertain penjajah supaya jangan masuk kampung. Biar mabuk dengan lalat dekat kan saja. Esoknya dia nak masuk kampung tengok. Sebab apa di kampung hutan-hutan telah ditebang, ditanam oleh kita. Siapa yang menebang? Yang menebangnya ialah tuan-tuan guru agama. Sebab tuan-tuan guru ada anak murid tak payah cairan. Angkat air daripada sungai, cari kayu api di hutan, buat kebun, tebang hutan, tanam kerak. Itu upah atau diuran belajar pada masa tersebut. Jadi, kami ini tuan-tuan dah ada orang Melayu yang mula menanam tanaman untuk jual. Sebelum itu dia tanam untuk makan, padi untuk makan, tanam buah-buahan untuk makan. Inilah satu tanaman yang mengubah pemikiran orang-orang kita supaya tanam dan jual. Tanam dapat hasil, jual. Jadi satu revolusi telah berlaku pada orang-orang Melayu memilih satu tanaman untuk dijualkan dan untuk diniagakan. Jadi tuan, getah amat berjasa pada orang kita. Ini video lagi ini banyak okey, tenang duduk. Pada yang belum duduk tu dapatkan tempat duduk. Okey. Selain daripada tuan guru yang tak buka tanam getah ni, yang buka kebun, buka hutan, jadi ada lagi seorang ataupun golongan yang akan berguru, iaitu guru silat. Guru silat pun ada anak murid. Guru silat dulu ada anak murid pun buka hutan, tanam getah. Dan yang ketiga adalah kerani-kerani yang bekerja di komuniti. Dia dapat gaji, dia ada duit, dia boleh bawakan rumah makan, tanam getah. Tiga golongan, guru agama, guru silat dan pegawai British pada masa itu yang bekerja di komuniti. Inilah yang menjadi satu yang meningkatkan satu tahap rakyat
tanaman getah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanam buaya, tak apa tuan, dia bagi buaya ada, tapi kalau tanam getah, dia bagi bantuan tanam semula RM9,230 per hektar. Tanam getah dia bagi duit, tanam getah dia bagi bantuan. Kenapa tanam buaya tak bagi? Kenapa tanam berapa tak bagi macam tu? Special punya tanaman getah. Okey. Itu satu jasa pada saya. Tak boleh nak pertikaikan kan? Lepas tu barulah waktu sampai datang, lepas tu kita dah ada pengalaman daripada tanam getah, lepas tu kita jual. Dapat pendapatan. Datang ke sawit kita, tak susah kita membuat perkara-perkara yang sama. Saya nak masuk ke harga getah naik. Harga getah tinggi ramai lah. Kawan atau kaya-kaya pada waktu boleh hantar anak pergi ke Timur Tengah belajar. Buku agama ni hantar anak ke Timur Tengah belajar. Belajar balik kuah-kuah inilah yang menuntut kemerdekaan. Yang hantar anak ke London, yang hantar anak ke Mesir. Kuah-kuah inilah hasil daripada pendapatan kemerdekaan. Tanpa kita merdeka, kita bercakap orang ni kerana merdeka orang ni, tapi ada satu makhluk lain yang dijadikan Allah, iaitu Hibia Bricilensi dalam bahasa botaninya. Cakap Melayu ni pokok getah, cakap Indonesia ni pokok karet. Bukan setakat itu saja terbalik. Bukan setakat saya cakap pokok getah tu boleh sama kemerdekaan, kita tak fikir. Tapi bila Jepun menyerang Melayu, pokok getah ni macam-macam guna dia. Boleh jadikan api, menyalakan api, ada yang speaker, bukan pokok getah, macam-macam lagi getah digunakan pada masa Jepun tu. Lepas masa Jepun, yang paling teruk ialah masa penjajahan ataupun masa bintang 3 mereka. Tuan-tuan, masa bintang 3 mereka, nasib baik ada pokok getah. Bintang 3 keluar pada hutan, yang pertama dia attack ladang-ladang getah, dia pergi pakai pokok-pokok getah tu, bakar kilang-kilang getah tu, bakar rumah-rumah manager estate getah. Dia mengerjakan benda-benda yang berbau dengan getah. Dia lupa bahawa kalau timpin pada masa itu, aku pergi tawar Radio Melayu. Kalau dia tawar Radio Melayu, satu Melayu masa itu dah jadi komunis. Kita pun mungkin dah jadi komunis kan. Tapi oleh kerana ada pokok getah, komunis pergi menyerang ladang-ladang getah, kilang-kilang getah. Terlupa dia bahawa nak tawar Radio Melayu. Allah kan. Kalau dia tu pokok getah kita ya. Kalau tidak komunis kan kita. Saya tulis artikel, tapi banyak artikel. Tarik-tarik ke makin tua makin sempur. Tarik-tarik bila masuk. Satu kali lagi kat Sumban. Mogok tadi pertama. Mogok kali pertama ni kalau komunis lah. Dalam kesatuan sekerja. Ya, kesatuan sekerja. Mogok kali pertama dibuat oleh penulis getah di Mangkok Estate. Mari kita semua di Mangkok Estate. Mogok kali pertama orang Melayu pada masa itu tak kenal apa itu mogok, yang tahu mengamuk, apa mengamuk. Tak tahu tunjuk perasaan, tak tahu mogok, tak tahu tunjuk rasa. Sekarang tak pandai. Siapa dia yang mula? Penulis getah di Mangkok Estate. Harga getah jatuh kali kurang dia tak boleh tunjuk perasaan. Penulis getah yang ada kaitan dengan getah. Bukan kerja-kerja hilang, bukan pengait-pengait kelapa yang, bukan penanam-tanam padi yang buat pupuk kali pertama. Penulis getah, kerja-kerja getah. Tuan-tuan yang buat yang paling hebat
tunjuk perasaan dibalik gabungan antara student power saya masuk tu baru lepas student power baru saya masuk UPM tu ya, tapi dapat kawan juga dengan bekas-bekas student leader yang masa student power plus walaupun kecil paling buat tunjuk perasaan kali pertama penuhi getah tu kecil keluar tuan. Ada orang lain lagi penuhi getah kali pertama lepas tu peristiwa balik anda getah ni itu saya dia terus revolusi mental tuan daripada tak pandai mengubur, tak pandai pokok daripada tak tahu tunjuk perasaan, tak tahu tunjuk perasaan dan rasa getah yang paling dekat dengan kita ialah kita tak menjadi hamba kepada IMF. Masa gawat ekonomi dulu tuan, nasib ada getah, kita ada sawit, kita tak pinjam daripada IMF. Kalau kita pinjam pada IMF, kita dah jadi hamba kepada negara-negara maju sekali. Sebab kita ada getah dan sebab sawit tak payah pinjam kata Tuan Mahathir pada masa itu. Ada satu pihak lagi kita pinjam. Indonesia pinjam, Thailand pinjam. Negara senang diputar kaki kan oleh negara besar. Okey, teman-teman, itu sedikit mukadimah kenapa tetap berada dalam Dewan Misda ini dengan cakap tentang pokok getah. Pokok getah satu tanaman yang disediakan oleh Tuhan masa zaman dinosaur dulu pokok getah ada. Dinosaur makan pokok getah ni, makan biji dia tak boleh buka. Kerana getah tekat. Mati bukan dinosaur ni. Jadi salah satu punca dinosaur lupus kerana makan pokok getah. Sebab itu pokok getah boleh kekal hingga sekarang. Pokok getah ni bukan tanaman datang, bukan tanaman asal Melayu. Dia daripada Amerika, nak keluar daripada Amerika pokok getah tu. Orang asli Brazil ni dia boleh bunuh kalau buat keluar tanaman getah ni. Jadi apa yang dibuat oleh Christopher Columbus, dia masukkan biji-biji getah dalam mulut buaya, mulut buaya, diseruduk ke buaya. Diseruduk ke buaya. Jadi yang itu sampai ke layar. Kalau sikit tanah kat sini ada nama semua dia sampai Purwakarta, sampai Singapura, sampai kat kita. Bukan senang nak sampai. Bila sampai kat kita, yang mula-mula menanam je lah. Consolidated Estate Raut Pahang. Sebab itu mana negeri-negeri yang di bawah British lah yang senang masuk tanam dulu. Negeri yang susah British tak masuk. Ada negeri yang susah British tak masuk. Ya, negeri Selat memang tak masuk dulu lah. Tapi kalau macam Johor British nak masuk cukup besar. Nak tahu residen tak boleh. Bagi nama penasihat je. Tapi tak ada kuasa. Dia nak jadi residen kuasa macam kat Negeri Sembilan, macam kat Perak tu. Ya. Tapi di Johor dia tak boleh masuk. Ya. Sebab Sultan Johor Sir Abu Bakar pada masa itu dengan dia punya bendahara tu pendek dia orang dia Tun Habab tu yang ini cukup handal daripada segi tipu dan boleh bidik dengan masuk ke Johor. Itu kena baca jarak lain ni ya. Tapi dengan British yang jadi Johor nak tanam tadi tak masa betul pada masa itu di Pahang, di Perak dan mula tanam getah. Okey, saudara saya cakap ni getah satu tanaman istimewa. Ya. Hari ini saya cakap hari ini menjelang maghrib dalam account di bentuk apa makna account di bentuk next sahabat. Ya, segala akaun kita, dua malaikat di kanan kita ni akan mengangkatkan buku kita, simpan di perpustakaan, simpan di tempat dia, supaya di padang mahsyar nanti buku itu dikeluarkan balik, diperhitungkan, dipertimbangkan. Hari ini
tutup,